Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK masih menunggu keputusan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN bagi mewujudkan semula Jawatankuasa Khas Kewarganegaraan di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sekiranya tiada perubahan seperti perancangan lama, maka ada keperluan untuk mewujudkan kembali Jawatankuasa Khas berkenaan. Tapi sebelum itu kita perlu tahu apakah rancangan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan kewarganegaraan, sebab we have to know what they have planned for. Jadi dari situ misalnya kalau tak ada perubahan daripada yang lama, dan dengan itu ada keperluan untuk kita mewujudkan Jawatankuasa Kewarganegaraan, Jawatankuasa Khas Kewarganegaraan ini. So pertama kita perlu tahu what is going to be what is planned by the Home Ministry. So kita beri masa kepada mereka dahulu. Misalnya kalau dalam manifesto kita dengar bahawa isu ini akan diambil ambil kira, but we are not sure with this Home Minister nanti. So but whatever it is, yang kita mahu lihat ialah dari segi proses untuk mendapat kewarganegaraan itu mesti dipendekkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan Mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti mengeluarkan dokumen sementara bagi individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak untuk memudahkan golongan tersebut mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di negeri ini. Dalam pada itu, beliau memberitahu program Jerayawara Inisiatif Dokumen Sementara Individu Tanpa Kewarganegaraan di Sarawak DSITKS diteruskan di Sibu. Datuk Seri Fatimah berkata setakat ini kementeriannya sudah menerima 80 permohonan sejak ia dibuka pada 1 November yang lepas. Jelasnya DSITKS merupakan inisiatif kerajaan Sarawak kepada individu atau kanak-kanak tanpa kewarganegaraan berumur 21 tahun ke bawah yang lahir di Sarawak untuk mendapat akses kepada pendidikan di prasekolah, sekolah, institusi dan perkhidmatan kesihatan. So, two main reasons were sebab utama mengapa kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk mengeluar dokumen sementara. The word is sementara, a temporary document untuk individu tanpa yang kewarganegaraannya belum ditentukan. Biasanya si bapaknya warga negara Malaysia, ibunya yang adalah foreigner. So disebabkan keadaan ini, apabila status anak mereka itu belum ditentukan atau bukan warga negara disebabkan anak itu lahir sebelum perkahwinan antara ibu dan bapa itu teratur. So jadi ada masalah untuk anak itu memohon untuk mendapat pendidikan. Now we are concerned, as I mentioned just now, we want our children to have access to education. Beliau berkata demikian semasa Jerayawara Inisiatif DSITKS di Sarawak di Sibu pada Isnin. Selain itu, jelasnya objektif program ini adalah meningkatkan kesedaran dan kefahaman golongan pemimpin masyarakat dan komuniti mengenai inisiatif DSITKS dan prosedur permohonannya. Matlamat utama seperti yang saya katakan tadi ialah agar kanak-kanak ini layak dan dapat diterima masuk ke institusi pendidikan milik kerajaan di Sarawak tanpa memenuhi syarat pas belajar. There are some cases, some
cases, some guru besar insist on PAS belajar. I can tell you there is no way these children would be able to get a PAS belajar daripada Jabatan Immigration. Laporan seterusnya. Seramai 350 penduduk Kampung Bintango menghadiri Majlis Kesyukuran Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap pengerusi CIDB Malaysia Insinyur Yusof Abdul di Dewan SK Abang Amin Bintango. Majlis yang diadakan baru-baru ini dianjurkan sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih atas kemenangan Insinyur Yusof dalam pilihan raya umum PRU ke-15 lalu. Insinyur Yusof dalam pada itu mengucapkan terima kasih kepada para pengundi yang masih memberi kepercayaan kepada beliau menjadi wakil rakyat di Parlimen Tanjung Manis. Malah tegas beliau, pelantikan ramai menteri dan timbalan menteri dari GPS diyakini dapat membawa banyak peruntukan ke Sarawak untuk membangunkan negeri ini. Berita selanjutnya. Program Bintang Kecil merupakan acara yang signifikan dalam mengetengahkan bakat kanak-kanak khususnya dalam bidang seni suara. Menurutnya, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Hee Chang Kee, acara sebegini akan terus mendapat sokongan daripada kementeriannya dalam usaha membangunkan potensi dan bakat seni rakyat Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi. Kita yakin program Bintang Kecil 2022 anjuran RTM ini berupaya untuk menjadi platform terbaik untuk mengilap bakat-bakat cilik ini selari dengan keperluan dan juga kehendak industri hiburan di samping membina keyakinan diri agar terus cemerlang dalam apa jua bidang yang diceburi. Jadi kita faham Bintang Kecil ini telah kalau peringkat kebangsaan adalah tahun ke-22 dah. Jadi ini adalah satu pencapaian kerjasama RTM dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk terus mencungkil bakat-bakat khasnya mereka yang berpotensi dari peringkat awal lagi. Jadi tidak cukup dengan ini kita yakin program seumpama ini dapat membentuk generasi pelapis dalam bidang seni suara di Sarawak yang berketampilan kreatif dan juga berkepribadian yang tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media Bintang Kecil 2022 di Kuching pada Selasa. Datuk Hee menambah latar belakang 10 peserta Bintang Kecil 2022 yang terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama turut memberikan gambaran bahawa bidang seni tersebut menjadi elemen perpaduan. Beliau turut menyeru warga Sarawak memberikan sokongan penuh dan hadir menyaksikan konsert separuh akhir Bintang Kecil 2022 pada jam 9 malam 17 Disember ini di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. 6 peserta yang berjaya mara bakal berentap merebut gelaran juara dalam konsert Kemuncak Bintang Kecil 2022 pada 24 Disember depan. Laporan berikutnya. Mengenai majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak bersama Geospek Sendirian Berhad. Majlis menandatangani MOU itu disempurnakan oleh Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Datuk Dr. Jamil Hamali, disaksikan Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Sarawak, Dr. Abang Zainuddin Abang Abdul Rahman. Manakala bagi pihak Geospek Sendirian Berhad pula diwakili Pengurus Besar Geospek Kelvin Wong Tuong Yu dan disaksikan Pengurus Teknikal Geospek Jeffrey Tay Kuan Kiat di Perpustakaan Tun Abdul Razak Pitar UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2 pada Selasa. MOU ini dimeterai untuk menggalakkan aktiviti secara bersama dalam bidang akademik, penyelidikan intelektual termasuk dalam bidang-bidang tertentu. Selain itu, pemeteraian MOU turut memberikan penempatan kepada pelajar-pelajar UiTM Cawangan Sarawak menjalankan latihan industri di Geospek. Manakala di Sibu menjelang perayaan Hari Krismas tidak lama lagi, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC membawa keceriaan kepada kanak-kanak Persatuan Autistik Sibu dengan meneruskan penganjuran program tahunannya Love in a Box.
Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein berkata SEDC bersama kumpulannya terus komited melaksanakan program dan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR sebagai usaha membantu mereka yang memerlukan agar turut sama merasai kemeriahan sambutan musim perayaan termasuk Hari Natal. Berucap secara Zoom bagi merasmikan program itu pada Selasa, beliau berkata seramai 40 kanak-kanak di pusat itu disantuni di mana setiap mereka menerima duit poket berjumlah RM50 dan hadiah. Ke perkembangan berikutnya. Dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah mengadakan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSH Week 2022 sebagai inisiatif menitik beratkan kepentingan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Program tersebut telah dirasmikan oleh pengarah DBKU Mohamed Kaidir Abang di bangunan DBKU Bukit Siol pada Isnin. Antara pengisian yang dilaksanakan bersempena dengan program tersebut termasuk taklimat kesihatan mental serta taklimat sistem pengurusan alam sekitar dan sisa terjadual. Dalam pada itu, pihak DBKU menjelaskan para majikan dan pekerja perlu memberikan komitmen terbaik dalam memastikan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja sentiasa terjamin. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjebak Fakta. Salam UKAS.